Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul semula untuk nak memulakan siri kedua kita daripada bacaan hadis dari kitab Al-Iman yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kita sambung dengan hadis yang keseterusnya selepas pada yang kita akhiri pada siri yang pertama. Kita mulakan hari ini dengan hadis yang tajuknya Bab Ayyul Islam Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Ayyul Islam Afdal. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul Islami afdal? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya, bab manakah Islam yang afdal ataupun yang lebih baik? Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kata mereka, wahai Rasulullah, manakah Islam yang afdal? Manakah Islam yang lebih baik? Qala, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menyelamatkan orang-orang Islam dari lidahnya dan tangannya. Jadi pertama sekali sebelum kita masuk kepada penerangan terhadap hadis ini, insya-Allah kita terangkan dulu tentang perawi dia, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Nama penuhnya Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari yang berasal daripada Yaman. Beliau juga pernah dilantik sebagai wali ataupun pemerintah di Kufah dan Basrah oleh Sayyidina Umar. Beliau meninggal di Kufah ketika umurnya 63 tahun pada tahun 45 Hijrah. Jadi maksud dalam hadis ni pula, dia tanya, ayyul Islam afdal? Manakah Islam yang afdal? Ini bukanlah bermakna kata Islam itu ada nak membezakan antara satu sama lain. Cuma para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manakah amalan yang afdal dalam Islam? Selepas pada mereka mengamalkan yang wajib, maka dia tanya, apakah amalan yang afdal untuk nak mengangkat martabat mereka lagi ataupun untuk nak menambah pahala mereka lagi? Jadi Rasulullah jawab, Islam yang afdal, Islam yang baik adalah seorang yang menyelamatkan orang-orang Islam lain dari lidahnya dan juga tangannya. Maksud menyelamatkan orang Islam lain dari lidahnya dan tangannya adalah mereka yang kalau istilah kita sebut dalam bahasa Arab, kafil adha, maksudnya orang yang menghentikan kesakitan, orang yang tidak menyakiti orang Islam lain, tak kira sama ada dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Adapun dengan lidahnya, kita pernah sebut dalam siri pertama kita, dalam nas yang hadis yang lebih kurang dengan hadis yang kita sebut pada hari ini, adalah dengan kita mencerca, mengata, mengeji. Dan kita katakan dalam zaman sekarang yang serba cyber ini, kadang-kadang pembulian cyber berlaku hanyalah dengan kita menyakiti dengan kata-kata, bukan kita menyakiti dengan perbuatan ataupun kita menyakiti dengan pukulan dan sebagainya. Tapi cukup kadang-kadang kita menyakiti seseorang dengan kata-kata yang boleh menyebabkan dia jatuh kepada kemurungan, yang akhirnya kita tengok dalam negara-negara luar sampai boleh membawa kepada ada yang membunuh diri. Jadi apa yang kita nak di sini adalah untuk menjadi seorang Islam yang sempurna. Pertama sekali kita perlu mengelak daripada menyakiti orang secara umum. Cuma bila kita kata menyakiti orang tu, Rasulullah sebut dalam hadis ni daripada lidahnya dan juga tangannya. Kalau kita sebut lidah dan tangan, lidah kita faham dengan kata-kata, tangan kadang-kadang kita faham dengan perbuatan secara umum. Tapi tangan ni bukan sekadar dengan makna kata kita memukul secara fizikal, akan tetapi boleh juga bermaksud kita menyakiti seseorang dengan kekuasaan yang ada pada kita. Katalah kita berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada orang lain, dan dengan secara tidak langsung, bukanlah kita menyakiti mereka dengan kita terus buat jahat, tapi kita menyebabkan situasi yang boleh nak menyakiti seseorang itu, tak kira daripada kesihatan fizikalnya ataupun mental dia. Jadi untuk menjadi seorang Islam yang sempurna, kita kena menjaga diri kita daripada menyakiti saudara se-Islam kita, tak kira daripada tangan ataupun kata-kata kita. Hadis yang seterusnya, bab it'amut ta'am. Bab it'amut ta'am min al-Islam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Faqala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Maksudnya, bab memberi makan dari Islam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah Islam yang baik? Maka Rasulullah menjawab, memberi makan dan menyampaikan salam
ke atas orang yang kamu ketahui dan mereka yang kamu tak ketahui. Jadi dalam hadis ini, ia seperti hadis yang kita sebutkan yang pertama tadi itu, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, mana Islam yang baik? Kalau hadis yang pertama tadi, mana Islam yang afdal? Maksud dia sama juga, bukanlah bermakna nak mengatakan bahawa Islam itu ada yang lebih baik dan terbaik, tapi kita cerita dekat sini, manakah amalan Islam yang baik? Selepas pada mereka mengamalkan yang fardu, yang wajib, yang cukup rukunnya dan sebagainya, maka dia nak tanyakan kepada Rasulullah, mana amalan yang dia boleh nak buat untuk nak memperbaiki ataupun nak menambah pahalanya, untuk nak mencantikkan lagi keislamannya. Maka Rasulullah jawab, tut'imut ta'am, memberi makan, kan? Kita memberi makan. Memberi makan ni maksudnya secara umum lah, tak kiralah dalam kita memberi makan dengan kita memuliakan tetamu, ikramud duyuf, ataupun kita memberi makan dengan kita belanja orang, ataupun kita memberi makan dengan membuat majlis, walimah dan sebagainya. Tapi umumnya adalah memberi makan itu antara amalan yang dianjurkan di dalam Islam untuk nak menyempurnakan keislaman seseorang itu, untuk nak menambahkan lagi kebaikannya dan amalannya dengan cara memberi makan. Kita tengok dalam konteks dalam Malaysia secara umumnya, makan adalah satu culture ataupun satu benda yang agak besar, di mana ia boleh nak menyatukan antara kaum. Kita tak kira kaum, agama dan sebagainya. Kalau tanya dekat masyarakat luar sekalipun, apa yang mereka perhatikan dekat Malaysia, satu benda yang boleh menyatukan semua orang yang tidak ada perbalahan yang perbezaan adalah bab makan. Jadi begitu juga Rasulullah menganjurkan kita untuk nak memberi makan kepada orang lain. Tak kira sama ada kita memberi makan kepada fakir miskin, ataupun rakan sebaya, ataupun rakan sekerja dan sebagainya. Maksudnya memberi makannya adalah secara umum. Bila kita memberi makan orang pun akan timbul rasa kasih sayang dan rasa keakraban di antara satu sama lain tu. Jadi oleh kerana itu Rasulullah pun menganjurkan ataupun menggalakkan kita untuk nak memberi makan. Yang kedua adalah menyampaikan salam. Dalam bab menyampaikan salam, Rasulullah kata kepada mereka yang engkau tahu dan engkau tidak tahu. Maksudnya kita sampaikan salam bukan sekadar kepada orang yang kita kenal. Bahkan kepada orang yang kita tak kenal pun kita sampaikan salam. Saya bagi contoh, sekiranya kita lalu dekat satu laluan yang agak gelap dan agak menakutkan, tapi kita nampak ada 2-3 orang yang tunggu di situ. Kita takut, kata, kalau lalu ni mungkin kena rompak, contohnya. Tapi bila kita lalu dekat situ, kita bagi salam. Assalamualaikum. Orang tu jawab, Waalaikumsalam. Kita tahu dah orang tu orang Islam dan kita sendiri rasa tenang dan aman. Jadi antara galakan lain untuk nak menambah kebaikan kita ataupun nak yang Rasulullah anjurkan, nak menceritakan, kata antara kelebihan amalan ini adalah menyampaikan salam. Jadi sampaikan salam itu bukanlah kita khususkan kepada orang yang kita kenal sahaja. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita yang kita rapat, yang kita akrab, kita bagi salam. Kalau kita jumpa, dah lama tak jumpa. Dengan orang yang tak kenal, kita tengok pun tengok sebelah mata je, macam tak nak bagi salam. Jadi nak mengikut anjuran daripada Rasulullah dalam hadis ini, maka kita digalakkan untuk nak menyampaikan salam itu bukan sekadar kepada orang yang kita kenali, bahkan termasuk juga orang yang kita tak kenal juga. Dengan begitu kita boleh nak menunjukkan kesatuan ataupun kita kata persaudaraan atau ikatan persaudaraan di antara orang Islam, di mana orang yang kita kenal ataupun tidak kenal sekalipun, asalkan dia orang Islam, insya-Allah dia akan jawab salam kita. Jadi kalau kita pergi ke luar negara sekalipun, katalah kita pergi ke negara yang majoriti Muslim tapi kita tak kenal sesiapa pun, bila kita bagi salam dan dia jawab salam kita, dia maknanya ada acknowledgement, ada persefahaman dan persetujuan bahawa dia nak bermuamalat, dia nak berurusan dengan kita pun dengan berurusan secara orang Islam. Okey. Insya-Allah kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sekali lagi, bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An Anas radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita tengok dalam hadis ini, first kali kita nak kenal dulu siapakah Anas. Anas ini adalah Anas bin Malik. Dia adalah seorang khadim kepada Rasulullah, di mana dia telah dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah ketika umurnya 10 tahun. Ketika umurnya 10 tahun. Dan beliau sempat berkhidmat dengan Rasulullah dalam jangka masa yang panjang, dan ibunya telah minta Rasulullah untuk nak mendoakan untuk
Anas tadi tu, Anas bin Malik. Jadi Rasulullah doakan untuk dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Yang riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya dan juga berkatilah ia padanya. Jadi akhirnya Anas bin Malik ini adalah antara sahabat yang meninggal yang terakhir. Antara sahabat yang terakhir yang meninggal. Beliau telah meriwayatkan 2286 hadis dan beliau meninggal pada tahun 90 Hijrah. Dikatakan panjangnya umur dia sehingga dia mengatakan, laqad baqitu hatta sa'imtu minal hayah. Aku telah kekal, maksudnya aku hidup ni sehingga aku bosan dengan kehidupan. Wa arjur rabi'ah, dan aku harapkan yang keempat. Maksudnya Rasulullah doakan untuk dia untuk diperbanyakkan hartanya, anaknya, dan diberkati padanya. Dia kata, aku harapkan yang keempat. Apa yang keempat tu? Dia kata, wahya ghufran dhanbi, kata untuk mengharapkan keampunan dosa-dosanya. Jadi seterusnya kita masuk pada makna hadis. Hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang pada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia menyukai ataupun mencintai bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dalam hadis ini Rasulullah nak menceritakan ataupun nak memaklumkan kepada kita bahawa tidak beriman di sini, kalau kita tengok, dia kata la yu'minu, tidak beriman seseorang pada kamu. Maksud tidak beriman itu bukanlah tiada iman langsung, cuma maksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna imannya. Jadi untuk nak menyempurnakan iman seseorang, seorang Islam itu, maka dia perlu menyukai bagi saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Jadi kalau disuka untuk seorang itu, kalau disuka untuk diri dia sendiri untuk mendapat apa-apa kebaikan, maka dia patut suka juga untuk orang lain mendapat kebaikan yang sama. Dalam masyarakat yang serba pentingkan materialisasi ataupun barangan dalam kehidupan ni, kadang-kadang kita tengok ada sifat al-haqd, dengki ataupun jealous ataupun cemburu bila seseorang itu mendapat kebaikan. Contoh, kalau kita kata dalam sekolah, sekiranya kita nampak ada budak pandai dalam sekolah, kadang-kadang budak-budak lain yang tak berapa nak pandai sangat, dia akan rasa dengki. Kata, ish, budak ni baik dengan cikgu, ish, budak ni asyik dapat markah tinggi. Dia bukannya timbul dalam diri dia tu untuk nak capai seperti seseorang itu, tapi dia jadi dengki. Ada pepatah Arab kata, kun ghayuran wala takun hasudan. Jadilah seorang yang cemburu, tapi jangan jadi seorang yang hasad dengki. Jadi maksud ghayur kat sini, cemburu, adalah apabila kita nampak seseorang itu dapat kebaikan, kita nak berusaha supaya kita pun dapat kebaikan yang sama juga. Kalau orang yang hasad, kita nampak seseorang itu dapat kebaikan, kita usaha untuk nak hilangkan kebaikan daripada seseorang itu. Jadi kita bukan cerita tentang konteks sekolah sahaja, kita cerita tentang konteks hidup keseluruhannya. Kadang-kadang kalau timbul musim ataupun bila hampir dengan musim perayaan, ada rumah yang beli barang yang serba baru, dia letak langsir baru, kereta baru dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada jiran yang dengki, kata, ish, dia ni beli barang baru, kita ni tak pernah ada. Jadi dia jadi marah pula, jadi jealousnya tu. Jadi untuk kita nak sempurnakan keimanan kita, apa yang penting adalah kita cuba untuk nak menyukai untuk seseorang itu mendapat seperti mana kita suka kalau kita dapat benda yang sama. Jadi kita tak cukup sempurna iman kita kalau kita masih lagi dengki-mendengki antara satu sama lain. Antara kalau kita masih cemburu dengan kehebatan seseorang ataupun kebolehan ataupun kelebihan seseorang itu, sehingga menyebabkan kita nak menghilangkan kelebihan dia, ataupun kita nak bagi dia rasa rugi. Kalau orang tu dapat kerugian, kita suka pula, haha, padam muka dia. Kadang-kadang kita jadi rasa macam tu. Jadi kita nak sempurnakan iman kita, kalau ikut pandukan dengan hadis ini yang Rasulullah ajar ni, kita perlu mencintai bagi seseorang, bagi saudara kita itu, seperti mana yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita suka bagi dia untuk mendapat apa yang kita suka untuk kita dapat. Kalau ikutkan Ibn al-Imad, dia kata ini termasuk juga bagi orang yang bukan Islam. Maksudnya kita dapat agama Islam, itu satu kelebihan yang sangat tinggi dan besar. Maka pada masa yang sama, kita suka juga kalaulah saudara yang bukan Islam, kawan-kawan kita ataupun kenalan kita yang bukan Islam mendapat hidayah seperti mana yang kita telah dapat, untuk nak mengislamkan dia juga. Maka itu dibenarkan. Kalaulah kita kata dalam konteks yang kita suka untuk dia mendapat kebaikan,
Tapi pada masa yang sama, kebaikan yang dia dapat itu boleh nak memudaratkan orang Islam yang lain, maka itu tak dianjurkan dan tak digalakkan. Kerana apa? Kerana ia seolah kita mengharapkan keburukan ke atas orang Islam, dan kita seolah kata nak membantu musuh Allah Ta'ala ataupun musuh yang orang yang bermusuhan dengan orang Islam. Jadi konteks yang kita nak suka untuk seseorang mendapat seperti mana yang kita suka untuk diri kita, ataupun suka untuk seseorang mendapat satu-satu kebaikan itu, tidak boleh nak bercanggah sampai dia memudaratkan orang Islam yang lain. Jadi kita ambil makna hadis ini, kita suka untuk seseorang itu, tak kira dia Muslim ataupun non-Muslim, kita suka untuk dia mendapat kebaikan seperti mana kita suka untuk diri kita sendiri. InsyaAllah hadis yang seterusnya dan terakhir yang kita akan bacakan pada sesi kita hari ini, bab hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Jadi di sini saya bacakan dua hadis yang hampir sama dia punya nas dia, cuma perawi dia berbeza. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang kedua diriwayatkan oleh Anas. Okey. Jadi dalam hadis yang pertama maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku dalam genggamannya. Ini jenis bentuk sumpah ataupun bentuk al-qasam yang Rasulullah gunakan. Walladhi nafsi biyadihi maksudnya macam wallahi, demi Allah, dan demi jiwaku dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang pada kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi lebih dicintai kepadanya, min walidihi wa waladihi, dari bapanya dan juga anaknya. Dan hadis yang kedua daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman seseorang pada kamu sehingga aku menjadi lebih dicintai kepadanya dari bapanya dan anaknya dan sekalian manusia. Jadi nas kat sini lebih kurang dia nas hadis dia, cuma ada tambahan dan sekalian manusia. Maksudnya di sini apabila Rasulullah sebut dalam hadis ini tidak beriman seseorang pada kamu, macam tadi juga tidak sempurna iman seseorang itu. Jadi bukanlah dia tak kira beriman langsung, tapi belum sempurna iman dia selagi mana dia tidak mencintai Rasulullah lebih daripada dia mencintai bapanya, anaknya dan sekalian manusia. Kenapa Rasulullah sebut bapanya dan anaknya? Nak cerita dekat sini lebih dicintai daripada yang sulalah ataupun daripada keturunan yang datang pada atas dan keturunan yang datang selepasnya, itu anaknya. Jadi bila kita mencintai Rasulullah lebih daripada kita cinta bapa kita, kita cinta Rasulullah lebih daripada kita cinta anak kita, dan kita cinta Rasulullah lebih daripada kita mencintai sekalian manusia, maka barulah kita boleh nak dianggap sebagai seorang insan yang beriman dengan sempurna. Cinta kepada Rasulullah itu mesti diletakkan di hadapan. Barulah kita sanggup nak beramal, barulah kita sanggup nak mengamalkan Islam dengan sempurna dan mengikut apa yang telah dinasihatkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sampai sini dahulu sesi kita. Kita sambung pada sesi yang akan datang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.